Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Suratul Anfal ayat 61 hingga 63. Firman Allah, dan jika sekiranya mereka itu cenderung kepada perdamaian, maka kamu juga hendak cenderung kepada perdamaian. Terima perdamaian itu dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika sekiranya mereka itu mahu menipu kamu, maka cukuplah Allah menolong kamu. Dia Tuhan yang menolong kamu dengan pertolongannya, dan orang-orang beriman ditolong juga dan menjinakkan di kalangan hati-hati mereka. Kalau sekiranya kamu belanjakan seluruh harta yang ada di bumi ini, nescaya kamu tidak dapat menjinakkan hati-hati mereka. Dan tetapi Allah yang menjinakkan kalangan mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang dihormati pengurusi tetap, Sahibus Samaha Datuk Mersyiam, Ashabul Fadilah, Ahli Majlis Syura Ulama, Yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Naib-Naib, Datuk Seri Agong, dan semua ahli Jatuh Kelepah Pusat yang dahulu yang terkini, semua perwakilan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi-tingginya kepada perwakilan dan pembahas ucapan dasar, ucapan penangguhan, usul dan semua yang terlibat kerana memeriahkan muktamar kita yang diharapkan keberkatan dan pertolongan daripada Allah. Ayat yang saya baca tadi menunjukkan Islam mendahulukan konsep perdamaian dalam hubungan masyarakat majmuk dan hubungan antarabangsa, khususnya dalam usaha untuk menyatukan umat
Dibuktikan Islam telah berjaya menjinakkan masyarakat Arab yang paling liar, paling ganas, suka membunuh, suka berperang, membunuh anak sendiri, keluarga sendiri, berpecah. Dengan petunjuk Islam mereka boleh bersatu. Untuk menyatukan manusia bukan dengan ekonomi sahaja, bukan dengan asal-usul keturunan sahaja, bukan sempadan negeri dan wilayah seperti diwar-warkan oleh ahli-ahli falsafah barat. Yang penting menyatukan hati-hati mereka dengan iman, takwa dan ukhuwah, bukan dengan fanatik kebangsaan, cenggerian, asabiyah. Disatukan tanpa paksaan dengan melaksanakan secara ilmu, berhikmah dan bertafaqquh. Bukan ilmu saja, mesti bertafaqquh dan berhikmah. Kalau ada ilmu tidak ada bijaksana dan tidak faham merealisasikan ilmu itu, tidak memberi apa-apa kesan. Dibuktikan dengan prinsip adil dan berkebajikan. Aspek-aspek ini perlu diberi penekanan. Maka PAS memilih demokrasi. Walaupun orang kata demokrasi adalah teori barat, bahkan Islam mendahului barat dalam melaksanakan pandangan rakyat, pandangan umum secara syura. Pendekatan muwajahah salmiah didahulukan, perdamaian didahulukan, demokrasi mendahulukan perdamaian, khusus terhadap bangsa sendiri, umat sendiri yang tenggelam di dalam kejahilan. Musyrik sebut tadi, yang mati rohnya, mati jiwanya, mati akalnya, dijajah pemikiran mereka, dipengaruhi oleh anasir-anasir yang menjajah pemikiran yang lebih dahsyat daripada menjajah tanah air, sehingga sanggup menyerang agama sendiri, menghina agama sendiri, menghina hukum Islam. Timbulnya fitnah takfir, kafir mengkafir yang dahsyat. Mereka yang sayang kerana agama tidak tahan dengan menghinakan agama Islam ini. Mereka yang jahil, buta hati, lebih dahsyat dari buta mata. Seorang tokoh Islam mengajak kepada tema nahnu du'atun la qudha. Kita pendakwah, bukan hakim yang menjatuhkan hukuman. Lakukan dakwah umat sendiri yang jahil ini dengan ilmu, dengan hikmah. Jangan jatuhkan hukuman. Walaupun dalam mazhab Islam terdapat pendekatan yang berbeza. Ada mazhab yang keras, ada mazhab yang lembut. Mazhab Hambali keras, Wahabi sebahagian bersalaf, bermazhab Wahabi fiqhnya sangat keras. Ini masalah haram. Di sana ada mazhab Syafi'i, Maliki, mazhab Hanafi, Asy'ariyah, Maturidiyah yang ada ijtihadnya. Jangan kita berbalak
dengan masalah-masalah korang ini. Ini kesan sejarah yang dialami oleh umat Islam dalam perjalanan perjuangan mereka. Ulama-ulama dahulu membetulkan Imam Syafi'i menghadapi muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang keras, barang siapa meninggalkan salat jadi kafir. Berpegang berzahir hadis, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggal sembahyang kufur dengan nyata. Ahmad kata jadi kafir jika sembahyang. Imam Syafi'i berpandukan usul fiqh, berpandukan maqasid syariah, siasat syariah, siasat syariah. Bertanyakan muridnya, wahai Ahmad, betul kamu kata orang tinggal sembahyang jadi kafir? Ahmad kata ya. Syafi'i tanya bagaimana dia nak masuk Islam? Dia sembahyang. Syafi'i kata sembahyang orang kafir tak sah. Dia sembahyang tak sah. Macam mana? Ahmad kaku tak boleh jawab soalan guru dia. Mesti ada penjelasannya. Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i, mengatakan sekiranya nak dijatuhkan hukuman seseorang itu murtad, ada 100 hujah, 99 hujah nyata dia murtad, 1 hujah diragukan, tak boleh hukum. Turra'ul hudud bisyubhat, hukuman hudud hendaklah ditangguhkan kalau ada kekeliruan walaupun 1%. Ini kata Imam Malik. Pak menghadapi fitnah ini dengan sabar. Ada yang kena tahanan ASA, kena buang daerah, memali hal ini. Jadi mangsa kita sabar dan berhikmah, kita perkenalkan batas-batas iman dan kufur supaya mereka tahu batas-batas iman dan kufur. Alhamdulillah sekarang sudah reda, sudah tenang. Kita mendekati kawan-kawan kita yang jahil, dia menerbah berada dalam barisan nasional, berjaya dikeluarkan buku Mursika Hadis jilid yang pertama. Dia baca. Perdana Menteri masa itu berkata pengantar. Dia baca. Keadaan jadi reda. Hari ini kita menghadapi bencana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarja'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Dalam khutbah wada', haji wada', haji selamat tinggal, di antara khutbahnya, jangan kamu menyeleweng selepas aku wafat, aku mati. Nanti kamu memang memancung leher, membunuh sesama kamu. Hari ini berlaku di negara Arab, perang sama sendiri. Berlaku di Pakistan, berlaku di Afghanistan. Bom masjid kerana beza mazhab. Sedangkan Nabi melarang bom gereja. Tak boleh bunuh padri. Sami-sami, ayat Quran disebut dalam surah Al-Hajj. Tak boleh paksa dalam perkara agama. Ni masjid sendiri pergi bom kerana beza mazhab. Ini kerana penyakit jahil yang berlaku. Kita mengalami 100 tahun kejatuhan khilafah Uthmaniyah dengan perang proksi, Al-Harbil bil Wakalah. Orang-orang Arab sendiri berperang menjadi wakil kuasa-kuasa penjajah, menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah. Orang Islam menjatuhkan kerajaan dia sendiri.
tanpa dinafikan ada kelemahan-kelemahannya, ada zalimnya, ada silapnya, tapi tak pasal-pasal jemput penjajah. Jadi alat penjajah menjatuhkan kerajaan sendiri akibat penatik bangsa merendahkan agama sendiri, termasuk kejatuhan Nusantara, kejatuhan alam Melayu ke tangan penjajah. Raja-raja berperang sama sendiri, perang saudara berlaku di negeri-negeri tak sudah sebut, memalukan. Di Nusantara penjajah boleh masuk dan menjajah kita, kan kita berpecah. Kita wajib kembali kepada Islam yang tidak padam cahayanya. PAS adalah jamaah pasti menunaikan tuntutan Allah untuk mengembalikan umat kepada Islam. Di zaman tidak ada Nabi dan Rasul, memenuhi ayat-ayat yang banyak dalam Quran. Antara yang firman Allah Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Saya masih ingat pimpinan PAS, Dr. Burhanuddin dan lain-lain membaca ayat ini ketika PAS berkempen. Tuntutan ayat ini PAS ditubuhkan. Mesti ada kalangan kamu yang berdakwah kepada kebajikan. Kebajikan dengan Islam seluruhnya, bukan Islam separuh-separuh. Amar ma'ruf nahi munkar, suruh pada yang baik, cegah kemungkaran. Mesti suruh dan cegah. Mesti ada negara yang berdaulat, ada pembangkang yang kuat yang menasihat, dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak. Oleh kerana kita memasuki medan demokrasi, peranan mempengaruhi rakyat sangat penting. Dengan ilmu berhikmah, dengan kebajikan-kebajikan yang menarik rakyat. Di sini peranan Dewan Ulama, peranan Dewan Muslimat, peranan Dewan Pemuda, peranan Dewan Himpunan memainkan peranan menarik rakyat supaya menyokong kita. Saya dengar banyak dewan-dewan ni minta kerusi nak tanding pilihan raya. Memang kita nak suruh bertanding pilihan raya, tapi kita nak letak calon mesti calon yang menang, bukan calon yang dipacok macam tu pagar begitu saja. Pacok tinggal, suka kamu lah nak menang nak kalah, asal Muslimat asal Dewan Himpunan. Mesti calon yang menang. Kemudian ada negeri yang kuat, Kelantan, Terengganu, Kedah, buat colaan. Setiap betundi ada cawangan. Ada cawangan. Kena buat colaan tiap-tiap rumah, tiap-tiap individu yang boleh mengundi. Dicolanya. Sokong kita, tak sokong kita atas pagar. Sabar begitu sekali. Bil pengraya kecil, mana-mana negeri, tanya, pengraya kecil nak masuk bertanding? Nak masuk bertanding? Ada cawangan? Ada berapa? Satu. Ahli banyak mana? Kita mesti bekerja. Dan kita letak calon untuk menang dan berperanan. Kita tahu banyak calon-calon kita yang berperanan. Kalangan ulama, profesional, pemimpin masyarakat. Dan kita kena sedar bahawa kita memperkenalkan kerajaan teknokrat. Bukan saja kerajaan melalui wakil rakyat, termasuk teknokrat. Di sana ada tempat yang pada yang tak bertanding, yang dilantik, yang memimpin masyarakat. Jangan bimbang bila kita merintah, banyak peranan-peranannya. Masing-masing laksana batu bata dalam satu bangunan. Tiap-tiap orang ada peranan. Alhamdulillah,
Sehingga ini PAS diberi peranan untuk menyatukan umat. PAS dipercayai di Malaysia oleh semua parti yang ada masalah datang melalui PAS. UMNO 46, PKR bersatu bergabung dengan PAS. PAS ditumpang oleh parti lain. Orang PAS tak sedar, dia ingat dia tumpang orang. Orang tumpang dia tahun 59, tahun 60 Pilihan Raya Parlimen, pecahan UMNO Parti Negara bertahaluh dengan PAS. PAS beri kerusi Kuala Terengganu pada Dato' On almarhum bertanding di Kuala Terengganu, Ketua Parti Negara. Pada zahirnya rugi satu kerusi, dari segi politiknya ada untungnya. Lepas Parti Negara tak ada lagi, pengikut Parti Negara bersama dengan PAS, kita tak gagal. Peristiwa 13 Mei yang tercetus menumpahkan darah, PAS selamat. PAS selamat. Peristiwa 13 Mei, negeri yang PAS perintah Kelantan, yang kuat PAS Terengganu, Kedah, tak ada 13 Mei. Ini berlaku bila UMNO dan keadaan lemah mengajak PAS menyertai kerajaan campuran. 74 ditubuhkan Barisan Nasional. UMNO sanggup lempar simbol kapal layar, pakar simbol dacing, tukar simbol. Orang PAS takut nak tukar simbol. PAS pakar simbol dacing sama-sama. Diberitakan Datuk Asri yang cadang buat simbol dacing itu. UMNO terima. Tinggal kapal layar, kita tinggal bulan pakai simbol dacing. Menang besar 74. 79 kita dijatuhkan di Kelantan dengan cara yang biadab, mengambil peluang krisis yang berlaku dalam PAS. Kita sabar, masuk pilihan raya dengan istihad darurat di Kelantan. PAS bertanding dalam keadaan darurat, menang 2 kursi saja. Ada orang kata PAS rugilah. Saya rasa tak rugi. Penyertaan kita dalam Barisan Nasional, kita merayap masuk dalam jentera-jentera kerajaan. Pengaruh kita dalam jentera kerajaan, pusat-pusat pengajian tinggi, polis dan tentera. Lepas itu ada tentera jadi calon, polis jadi calon, pegawai kerajaan jadi calon, tokoh-tokoh korporat jadi calon. Selepas kita tumbang 78. Kemudian tahun 90 dia ambang, dalam tahun 80-an UMNO krisis, tubuh parti 46. Kita bergabung dengan 46. Strategi kita tumpu Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis. 46 tumpu nak merintah Malaysia. Kita menang di Kelantan 90 sehingga hari ini. Sampai hari ini menang. Ini kejayaan kita, tak rugi. Kemudian PKR, tubuh BA, tubuh Pakatan Rakyat bersama dengan DAP, kita berjaya mengambil balik Terengganu. Kata Kedah sekejap, Perak sekejap, ambil balik Kedah, dan berjaya menembusi tembok yang memisahkan kita dan orang bukan Islam, sehingga berjaya menubuhkan Dewan Himpunan bukan Islam bersama dengan kita. Ini kejayaan dalam tahalus siasi. PAS tidak pernah gagal melalui pasang surut pilihan raya rebah bangun kerajaan memerintah, dikacau luar dan dalam. PAS tidak rebah, tidak jatuh. Dikacau dengan ASK, dikacau dengan Memali, sekatan negeri yang kita perintah, Kelantan dikepungnya, disekatnya, Terengganu dikepung, disekatnya, Kedah. PAS tak mati makin subuh. Dilakukan krisis dalaman PAS. Berlaku krisis dalaman dalam PAS, diwujudkan
Krisis dalaman. Ada orang PAS yang dirasuk oleh syaitan. Berlaku kacau dalam parti. Berlaku serpihan tidak menghancurkan. Serpihan berlaku. Tetapi laksana dahan pokok yang dicantas. Satu dahan dicantas, 10 tunas tumbuh lagi. Firman Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyaratin tayyibatin aslaha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha yadriballahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah Ta'ala sebut contoh kalimah yang baik, laksana pokok yang baik. Kalimah la ilaha illallah, kalimah Islam, pokok yang baik. Tunjangnya kuat ke dalam bumi, dalam tanah. Tumbuh cabang-cabang melangit, menghasilkan buah-buahnya setiap musim. Begitu Allah bandingkan kalimah yang baik, perjuangan yang baik. Tak boleh dia matikan. Laksana pokok yang tunjangannya kuat. Adapun perjuangan yang tidak Islam, seperti pokok yang akarnya di atas tanah saja boleh cabut. PAS diberi peranan di peringkat antarabangsa. Krisis Aceh, Jakarta, Filipina, Yaman, Palestin, Afghanistan. PAS memegang peranan. Kami menyambung peranan PAS yang membantu sahabat-sahabat Aceh di masa konfrontasi Indonesia tahun 60-an, penubuhan Malaysia. Banyak orang Aceh tinggal di sini. Hubungan persaudaraan kuat. Bila berlaku krisis Aceh, kami cabut tangan, rombongan PAS pergi ke Stockholm, berjumpa pemimpin GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Pujuk mereka, jangan berperang, kerana kalangan mereka terlalu fanatik Acehnya. Nak tolak Jawa, nak tolak Banjar, nak tolak Bugis. Tidak boleh begitu. Kami pujuk mereka. Akhirnya dimeteraikan perjanjian, diberi otonomi Aceh. Indonesia meminda perlembagaan, memberi otonomi pada Aceh. Walaupun tak dapat 100%, berlaku kedamaian di Aceh. Dalam keadaan perpecahan parti-parti politik Indonesia, Orpol, organisasi politik, Ormas, organisasi masyarakat, sebuah Indonesia sikit. Kami diminta pergi ke Jakarta. Saya pergi dengan rakan-rakan, berjumpa dengan ICMI, Ikatan Cinta Muslim Indonesia. Berjumpa dengan parti-parti politik, berjumpa dengan NGO, mengajak mereka bersatu. Hendak diatur pertemuan dengan 1000 kiai, tetapi malangnya berlaku COVID-19, tak boleh disambung. Kita diberi peranan, termasuk perpecahan yang berlaku di Turki antara AK, Parti Saadat, Daud Oglo, Abdullah Gul, bertemu dengan pilihan di Istanbul. Kami beberapa pergi ke Istanbul, berjumpa dengan pimpinan-pimpinan ini, diminta campur tangan untuk menyatukan mereka. Walaupun gagal, kita dipercayai, diberi peranan. Yang mutakhir ialah Afghanistan. Taliban berjaya menghalau Amerika dengan cara yang memalukan. Mereka tak ada pengalaman untuk memerintah negara. Beberapa diplomat berjumpa dengan PAS, diplomat negara Islam. Jumpa dengan PAS. PAS boleh mainkan peranan, kerana Taliban ini parti agama, kumpulan agama. PAS adalah parti agama. Mungkin PAS boleh pujuk mereka, boleh beri pengalaman kepada mereka. Bincang dengan pemimpin Taliban, dia beri kepercayaan kepada PAS. Alhamdulillah.
Yang penting apa beristiqamah, berpegang pada akidah perjuangan Islam dalam semua keadaan, tegak bersama sawabit, prinsip dasar rukun arkan, beristihad dalam perkara mutaghayyirat. Dalam Islam ada perkara sawabit, perkara yang tetap tak boleh diubah, akidah, rukun-rukun. Perkara mutaghayyirat, mengalami perubahan, boleh beristihad, dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaybiyah sebagai contoh. Nabi menerima pendekatan damai didahulukan. Bila nak perjanjian Hudaybiyah, Nabi Sayyidina Ali tulis ini Bismillahirrahmanirrahim. Suhaib Ahmad kata kami tak setuju Bismillahirrahmanirrahim, kami tak pernah dengar. Tulis Bismikallahumma. Nabi kata tulis Abang Ali. Ali jadi penulis Bismikallahumma. Perjanjian ini berterakan antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Saya kata kalau kami sebut Rasulullah, kami percaya padamu, kami tak percaya padamu. Sebut Muhammad bin Abdullah, jangan sebut Muhammad Rasulullah. Nabi kata ikut je, tulis Muhammad bin Abdullah. Ali tak mahu padamkan. Rasulullah padam tinggi di tangan dia. Itu dia Muhammad bin Abdullah. Ni teluk pada simbol bulan lagi ni. Muhammad Rasulullah. Buang perkataan itu kerana nak menteraikan perjanjian. Ini termasuk mutaghayyirat. Oleh kerana itulah kita menerima perkataan, menerima satu logo di Melaka adalah satu istihad yang dibenarkan oleh majlis syara ulama dan PAH Pusat membuat keputusan. Pendekatan polisi yang ditakuti oleh lawan. Lawan kita sangat takut. Malangnya kita juga ada takut, tak tahu lawan takut pada kita. Saya sebut pantun, pernah saya sebut dulu. Melukuk tepi gantang, buka sanggur cari kutu. Orang takut akannya hilang jumpa tunggul, kata hantu. Alhamdulillah kita berjaya masuk di Melaka dalam keadaan yang menjaratinya begitu rupa. Kerana kita pernah mengalami di Kelantan, ada Dun Gua Musang yang teruk tahun 59-60, tapi tahun 2000 boleh menang. Terengganu di Kemaman, kubu UMNO, PAH boleh tawan Kemaman. Di Kedah, di kawasan di Baling, adun di Baling, PAH boleh menang. Dunia kuat, menunjukkan keadaan boleh berubah. Yang penting kita mesti bekerja untuk membuat perubahan. Sesuatu tahniah bagi yang berjaya yang dipilih, dan syabas bagi yang tidak dipilih. Yang tidak dipilih, ramai juga yang terpilih. Yang terpilih dari sisi istiqamahnya, tetapi kita semua laksana satu batu bata yang membina bangunan masih bersatu. Inna Allah yuhibbu fi safan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala suka orang yang berjuang pada jalannya laksana batu-batu susun dalam satu bangunan yang teguh dan kuat. Ada yang menjadi atap berada di atas, yang jadi atap berada di atas lebih mudah dipanah peti dan dipukul ribut. Ada jadi lantai berada di bawah, lebih awal ditenggelami banjir dan dihanyut kalau tidak istiqamah. Yang jadi wakil rakyat, menteri, timbalan menteri, sasaran untuk dibeli. Yang jadi rakyat, sasaran dibuli. Alhamdulillah kita semua beristiqamah sehingga dalam PN PAH paling dipercayai kawan dan lawan dalam PN. Tadi pemuda sebut 18 orang ahli parlimen kita teguh, tak beranjak, tak berubah, tak perlu undang-undang 8 parti pun.
18 ahli parlimen kita, adu-adu kita, ini berkat bai'ah. Dibuli, Kelantan dibuli, rakyat Kelantan dibuli. Peringkat awal 59 ke 79. Peringkat kedua tahun 90. Baru sekarang ni lah boleh lepas diri sikit. Orang Kelantan tu bersama PAS. Mari bersama di atas batu lepas. Kerana tidak ada gelombang yang boleh menenggelamkan perahu ini. Bunga harum, bunga keramat, daun dan dahan tetap bertaut. Sabar beristiqamah tetap selamat. Jadi lambung gelombang biar terjun laut. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wahai orang beriman, adakah suka aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan yang sangat besar keuntungannya, menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Modalnya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjuang pada jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa raga kamu. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui keuntungannya. Allah mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia beri tempat tinggal yang paling baik, sangat baik dalam syurga Adan. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan yang lain yang sama ingin pertolongan Allah menang yang hampir di atas dunia ini. Allah Ta'ala janji. Tahun berapa itu urusan Allah, bukan urusan kita. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran, dalam ayat yang panjang, saya baca ujungnya. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Maka Allah kurniakan pada mereka yang berjuang itu ganjaran dunia, ganjaran akhirat. Allah Ta'ala janji dunia pun ada, akhirat pun ada, dengan syarat kita mesti buat baik untuk tegakkan agama Allah ini. Dan akhirnya kita merenung firman Allah Ta'ala yang mengajar pendekatan budaya politik matang dan sejahtera. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawi al-hasanatu wa la as-sayyi'ah idfa' billati ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaa ila alladhina sabaru wa ma yulaqaa illa dhu hazzin 'azim wa imma yadhunnu ash-shaytanu nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul 'alim. Siapa yang lebih indah, yang lebih baik kata-kata dan tindakannya, lebih pada orang yang mengajak kepada Allah, kepada Islam, dia sendiri mengerjakan amal yang saleh dan dia sendiri menegaskan, berkata, sesungguhnya saya adalah orang-orang Islam. Berani bercakap tentang Islam. Ini PAS, bukan PAN. Bukan PAN. Ada orang tak, ini cakap tentang Islam, senyap. Wa qala innani minal muslimin. Saya nak ke Islam. Ini penting, terang. Tak tipu. Beritahu pada orang bukan Islam, saya nak pada Islam. Apa salahnya kalau mereka boleh terima sosialis, komunis, pragmatis, liberal yang datang dari Eropah, Adam Smith,
Karl Marx. Bukan India, bukan China. Mengapa mereka tak boleh terima Islam? Terima Islam untuk memerintah. Islam yang adil ini tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Mesti tunduk beza kebaikan, beza dengan kejahatan. Tolak kejahatan orang dengan kebaikan. Orang yang pernah buat zalim pada kita, buat jahat pada kita, bila kita berkuasa, balas dengan kebaikan. Nasihat orang yang dahulunya bermusuh dengan kamu, bertukar menjadi kawan yang akrab pada kamu. Jangan dia pernah buat pada kita macam ni, balaslah kita berkuasa sekarang. Itu bukan cara kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pada masa Fathu Makkah mengisytiharkan pengampunan beramai-ramai. Idhabu wa antum tulaqa. Pergi, kamu semua dibebaskan. Termasuk orang yang pernah bunuh pak menakan dia, pernah bunuh keluarga dia, pernah bunuh sahabat-sahabat dia, dimaafkan oleh Nabi SAW, menyebabkan mereka menjadi Islam, perjuangan Islam yang gigih dan kuat. Tidak boleh menanggung tugas ini, melaksanakan perkara ini, melainkan orang-orang yang tinggi kesabarannya, yang berjiwa besar. Kita mesti berjiwa besar, jangan jiwa kita kecil. Jika kamu dirasuk oleh syaitan, syaitan manusia, syaitan jin, merasuk kita, balas dendam, minta berlindung dengan Allah. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang penting perjuangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Allah SWT ampunkan dosa-dosa kita. Kalau kita sanggup ampunkan dosa-dosa orang, Allah lagi banyak ampun dosa-dosa kita. Ini mesti berjiwa besar. Baru kita berkuasa. Jangan dah niat, kalau aku menang jaga. Itu tidak, jangan ada sifat itu pada kita. Mari kita teruskan perjuangan ini, dan saya ucap siru ala barakatillah, teruskan perjalanan dengan berkat dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.